Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato' Yang Pertua, izinkan saya pertamanya untuk merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan di atas pembentangan Belanjawan 2022 pada 29 Oktober yang lalu. Seperti yang saya tekankan sebelum ini, proses pemulihan negara tidak berlaku dalam sehari dua. Alhamdulillah hari ini rakyat mula melihat cahaya di hujung terowong hasil kejayaan Kerajaan Perikatan Nasional menguruskan COVID-19 lebih setahun yang lalu, di samping program vaksinasi yang kita laksanakan mulai Februari tahun ini, yang hari ini menyaksikan kes positif COVID-19 di negara kita semakin berkurangan. Ekoran daripada strategi vaksinasi yang mantap, Malaysia muncul antara negara yang mencatatkan kadar imunisasi tertinggi di dunia dengan lebih 95.95% pada populasi dewasanya telah divaksin sepenuhnya dan sehingga kini hampir 70% remaja berumur antara 12 hingga 17 tahun telah lengkap divaksin dengan 83% daripada mereka telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Hasilnya hari ini, sektor pendidikan telah dibuka semula dengan sesi persekolahan dan pengajian anak-anak kita di institusi pengajian tinggi secara bersemuka telah pun dimulakan secara berperingkat. Di samping itu, sektor ekonomi dan sosial pula hampir kesemuanya telah beroperasi semula dan insya-Allah sektor pelancongan juga akan kembali rancak dengan pembukaan sempadan negeri dan negara kita tidak lama lagi. Saya percaya dengan pembukaan sektor-sektor ini dalam suasana norma baru, ditambah dengan bantuan kerajaan yang berterusan, akan membantu merancakkan lagi proses pemulihan negara seperti yang dirancang. Dato' Yang Pertua, Belanjawan 2022 amat penting bagi memastikan kesinambungan segala usaha dan inisiatif yang telah dimulakan oleh kerajaan dahulu semenjak Mac tahun yang lepas, termasuk 8 pakej rangsangan ekonomi dan Belanjawan 2021 dapat terus kukuh memacu pemulihan negara pasca COVID-19. Pada dasarnya, saya mengalu-alukan inisiatif dalam Belanjawan kali ini, terutamanya dalam usaha kerajaan untuk meneruskan pelbagai bentuk bantuan langsung kepada rakyat di samping insentif untuk melonjakkan sektor industri dan perniagaan bagi meringankan beban semua pihak yang terkesan. Namun begitu, pemulihan bukan hanya bermakna membawa negara kembali kepada kedudukan asal sebelum pandemik. Sebaliknya, kita mahu mencapai tahap yang lebih baik daripada itu. Justru usaha-usaha pemulihan perlulah bersifat luar biasa dengan izin out of the box dan superstition bagi mewujudkan pertumbuhan yang mantap dan gemilang yang mampu meletakkan kembali Malaysia di landasan yang betul untuk mencapai tahap status negara maju berpendapatan tinggi. Seperti yang selalu saya tekankan di sini, pendekatan bersepadu seluruh negara atau dengan izin the whole of nation approach perlu didakap erat, dihayati dan dijayakan oleh setiap seorang daripada rakyat negara yang tercinta ini. Janganlah ada di antara kita hanya berpeluk tubuh, jangan pula hanya tahu menuding jari, mencari salah orang lain, seolah-olah kita sahaja yang betul. Sebaliknya, masing-masing perlu mengambil tanggungjawab untuk memulihkan negara ini secara bersama-sama. Dato' Yang Pertua, selepas melalui episod getir pandemik COVID-19 lebih setahun lamanya, tidak boleh kita nafikan pentingnya untuk menambah baik sistem kesihatan dan penjagaan kesihatan di negara kita. Semasa saya menjadi Perdana Menteri, saya telah pun mencadangkan Pelan Induk Pembaharuan Sistem Penjagaan Kesihatan Malaysia dengan izin National Healthcare System Reform Blueprint. Ini dibangunkan dan ini merupakan iktibar daripada apa yang telah kita lalui
yang memperlihatkan kelemahan sistem kesihatan kebangsaan dari segi logistik, fasiliti, malah tahap kesiapsiagaan para profesional dan petugas kesihatan. Sistem kesihatan kita hampir lumpuh impak daripada pandemik yang di luar dugaan ini. Saya bersetuju bahawa sejumlah peruntukan yang besar perlu menambah baik fasiliti kesihatan dan menjaga kebajikan para petugas kesihatan di dalam negara kita. Namun pada masa yang sama, kita juga perlu agresif meneroka potensi industri farmaseutical untuk meningkatkan keupayaan Malaysia dalam menghasilkan ubat-ubatan berasaskan kekayaan sumber asli tempatan termasuklah herba. Langkah ini akan dapat mengurangkan kebergantungan ubat-ubatan import dan meningkat akses ubat-ubatan untuk semua. Galakkan pelaburan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan R&D yang melibatkan institusi tempatan seperti Institut Penyelidikan Perubatan IMR juga perlu dipertingkatkan. Kerajaan juga wajar memperuntukkan sejumlah dana yang mencukupi bagi membiayai intervensi kesihatan terhadap penyakit jarang jumpa ataupun rare diseases termasuk pembiayaan ubat-ubatan orphan medicines. Di bawah Pelan Induk Kesihatan itu, program khusus pembangunan vaksin melalui Institut Genom dan Vaksin Malaysia mesti diwujudkan bagi meningkatkan kesiapsiagaan kesihatan awam negara dalam menghadapi sebarang ancaman pandemik pada masa yang akan datang. Sistem penjagaan kesihatan juga perlu memberikan tumpuan pada aspek penjagaan kesihatan mental untuk mewujudkan sistem sokongan yang kukuh kepada rakyat, terutamanya kumpulan yang menghadapi masalah tekanan kerja yang serius seperti frontliners, iaitu petugas barisan hadapan kesihatan dan juga keselamatan. Tuan Ketua, sektor pendidikan telah menerima peruntukan terbesar dalam Belanjawan 2022, iaitu sebanyak RM67.1 bilion atau sekitar 20% daripada keseluruhan jumlah belanjawan. Peruntukan ini meliputi RM52.6 bilion untuk Kementerian Pendidikan, manakala RM14.5 bilion lagi untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Kita berterima kasih di atas komitmen kerajaan untuk meneruskan inisiatif sedia ada seperti menyediakan peranti dan gadget pada pelajar di bawah B40 di bandar dan di luar bandar. Pemerkasaan sekolah pendidikan khas membaik pulih dan menaik taraf sekolah-sekolah daif di seluruh negara, khususnya di Sabah dan Sarawak. Di sebalik pembangunan prasarana dan penyediaan peralatan untuk proses pengajaran dan pembelajaran ini, cabaran yang lebih besar ialah memastikan anak-anak kita dapat dibantu untuk mengejar semula pembelajaran yang tertinggal dan suasana pembelajaran yang terlepas dalam tempoh pandemik. Ia kelas secara online ataupun PDPR berjalan sepanjang tempoh sekolah ditutup. Namun kita tidak boleh menutup sebelah mata bahawa ada dalam kalangan pelajar yang ketinggalan dan tertinggal, terutamanya mereka di pedalaman yang tiada akses kepada internet, malah golongan miskin bandar yang tiada gadget yang sesuai untuk belajar secara online. Justru kerajaan perlu meneliti dan menangani isu-isu pokok seperti ini. Saya ingin mencadangkan agar suatu program khas, iaitu catch-up peringkat nasional diperkenalkan, khusus untuk membantu pelajar di sekolah ataupun di IPT yang tercicir sepanjang tempoh pandemik, sama ada secara hybrid atau bersemuka mengikut kesesuaian pihak sekolah, universiti, guru dan pelajar. Di bawah catch-up program ini, pihak sekolah perlu mengenal pasti pelajar yang tertinggal untuk diberikan tumpuan mengikuti kelas-kelas intensif bagi menggilap semula pembelajaran mereka dan memupuk semangat untuk mencatat keputusan yang baik di dalam pelajaran. Untuk menjayakan program ini, pihak guru
dan sekolah perlu diberikan sokongan seperti penyediaan kemudahan peranti, gadget dan internet serta sokongan moral yang kukuh untuk menangani masalah pelajar yang ketinggalan ini. Datuk Yang Dipertua, saya mengalu-alukan jaminan kerajaan untuk menyediakan 600,000 peluang pekerjaan pada tahun hadapan di bawah inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang membabitkan peruntukan RM4.8 bilion. Seiring dengan perubahan lanskap pekerjaan, saya berharap kerajaan dapat memberikan penekanan terhadap bidang-bidang kemahiran baru dalam usaha untuk melahirkan pekerja berkemahiran tinggi, terutama yang berteraskan transformasi digital. Dan dalam hal ini, penglibatan agensi seperti HRD Corp dan Malaysia Digital Economy Corporation MDEC perlu ditingkatkan selain penyediaan latihan reskilling dan upskilling yang komprehensif. Inisiatif ini perlu dilaksanakan dengan penuh komitmen agar ia dapat memberikan impak yang positif, terutamanya bagi kumpulan yang paling terkesan seperti belia, siswazah menganggur dan pekerja yang hilang punca pendapatan sepanjang pandemik ini. Mereka ini mestilah dibantu. Datuk Yang Dipertua, rakyat Malaysia memang terkenal dengan sifat pemurah dan COVID-19 menyalahkan lagi nilai murni tersebut apabila ramai individu yang tampil untuk mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dalam pada itu, agensi-agensi yang berkaitan seperti Pusat Zakat, Baitul Mal, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLC, swasta dan badan bukan kerajaan NGO turut tampil membantu. Bagi memastikan penyaluran bantuan dilaksanakan secara cekap, teratur dan sistematik, saya mencadangkan agar satu mekanisme diwujudkan bagi menstruktur semula jenis-jenis bantuan daripada pelbagai pihak ini. Pertama ialah mewujudkan sistem pengurusan bantuan yang bersifat end-to-end proses dan juga automatik yang mana bantuan boleh terus dimasukkan ke akaun penerima bantuan dalam kadar segera sekiranya berlaku bencana, musibah, kehilangan kerja ataupun jatuh di bawah kategori miskin ataupun miskin tegar. Dan keduanya mewujudkan dasar graduasi bantuan ataupun exit policy bagi membolehkan penerima dibantu dalam jangka masa tertentu sehingga mereka ini mampu berdikari dan tidak bergantung pada bantuan dalam tempoh yang agak lama. Datuk Yang Dipertua, dalam usaha untuk merancangkan semula ekonomi negara di pasca COVID-19 ini, kerajaan hendaklah memberikan fokus untuk menarik lebih banyak pelaburan baru berteknologi tinggi dan juga teknologi hijau untuk jangka masa pendek dan panjang. Dan untuk itu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bersama-sama kementerian lain yang berkaitan perlulah menggiatkan misi pelaburan ke luar negara di samping meningkatkan kerjasama perdagangan serantau dan global. Datuk Yang Dipertua, semenjak lebih setahun lalu, pandemik COVID-19 telah membadai negara dan kehidupan rakyat. Ramai di kalangan mereka, khususnya kumpulan M40 dan B40 yang terjejas pendapatannya. Ada yang jatuh miskin, penjagaan gulung tikar dan sebagainya. Kemiskinan kini menjadi satu masalah utama yang perlu ditangani oleh pihak kerajaan. Sehubungan itu, saya berharap segala bantuan yang sewajarnya yang telah pun diumumkan dalam Belanjawan 2020 dapat disalurkan terus kepada sasaran. Langkah ini amat penting untuk memastikan golongan yang terkesan dapat dibantu segera dan tidak dibiarkan merana. Dalam pada itu, penyampaian segala insentif untuk komuniti penjagaan mestilah dipermudahkan untuk membantu mereka bangkit semula dan meraih keuntungan yang kesannya akan memberikan impak yang positif kepada ekonomi negara. Terbaru, Moody's Analytics mengunjurkan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang kepada 5.0%
tahun depan disokong oleh pembukaan semula perjalanan domestik dan antarabangsa, kenaikan harga komoditi dan peningkatan dalam perdagangan global. Pastinya, unjuran ini dapat berasaskan sentimen pengguna dan komuniti perniagaan berikutan pembukaan pesat semua sektor ekonomi dan sosial hasil kejayaan program vaksinasi kita ini. Datuk Yang Tua, saya mohon menyokong belanjawannya. Terima kasih.